funky. Suelta. Dime tú verdad, porque ella te está tratando, todo sale como estoy pidiendo, yo te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me estaba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syarizi Al-Farabi bin Saifuddin. Kita akan melihat kepada 1.0 iaitu pengenalan. Menurut tokoh negarawan Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebuah negara yang berjaya adalah mereka yang mempunyai asas identiti yang kukuh dan berjaya mengharungi cabaran. Pada masa kini, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang majmuk dan kaya dengan pelbagai tradisi yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan Bumiputera. Kepelbagaian ini yang menjadi kekuatan utama dalam membentuk negara Malaysia yang kukuh dan stabil. Namun, walaupun keunikan dan kepelbagaian ini menjadi kekuatan utama dalam membentuk perpaduan, ia juga mampu untuk menjadi faktor wujudnya ketegangan dan perpecahan yang dapat berpotensi menjadi kepada penghancur keharmonian di Malaysia. Dalam konteks ini, penting untuk kita melihat secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor penubuhan dasar pendidikan kebangsaan, kaitan perjuangan pemimpin tempatan dalam melaksanakan dasar tersebut, dan kesannya terhadap rakyat Malaysia berbilang kaum dan tanah air tercinta. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan 2.0 iaitu punca dasar pendidikan kebangsaan 1960 diperkenalkan. Menurut pernyataan rasmi yang dikeluarkan oleh kementerian, objektif utama dalam penubuhan dasar pendidikan kebangsaan ialah bahawasanya dasar pelajaran yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 adalah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan lagi perkembangan kebudayaan, agama, ekonomi dan juga politik. Dapat dilihat, pengisytiharan dasar ini berpunca daripada 4 aspek utama iaitu budaya, agama, ekonomi dan politik. Antara punca dasar pendidikan diperkenalkan adalah untuk memupuk perpaduan di Malaysia. Dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan di negara, di mana dasar ini dikenali sebagai dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan mula dilaksanakan di negara ini pada tahun 1957. Salah satu tujuannya adalah untuk memupuk perpaduan nasional. Malaysia adalah negara yang berbilang kaum, agama dan budaya. Dengan wujudnya sistem pendidikan yang sistematik dan seragam, serta berteraskan nilai-nilai kebangsaan, ia dapat mengurangkan jurang perbezaan antara kaum dan memupuk semangat kebangsaan serta perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang kaum dan agama. Sistem pendidikan yang dilaksanakan dalam sesebuah negara amat penting, di mana sistem ini merupakan sebuah platform untuk menyampaikan dan mengembangkan ideologi kebangsaan kepada rakyat dan masyarakat itu melalui penerapan tentang kefahaman serta nilai-nilai yang positif untuk perpaduan kaum di kalangan para pelajar di Malaysia. Oleh itu, dasar pendidikan kebangsaan terbukti jelas amat penting dilaksanakan untuk memupuk perpaduan nasional dalam kalangan rakyat. Perpaduan nasional juga memupuk semangat kebersamaan dan kerjasama antara pelajar dari pelbagai latar belakang etnik, agama dan budaya. Dengan wujudnya semangat seperti ini, pelajar akan lebih menghargai kepelbagaian dan hidup bersama secara harmoni dan damai. Ini merupakan salah satu matlamat dasar pendidikan Malaysia untuk membentuk warga negara yang berintegriti dan berakhlak mulia. Justru sekiranya perpaduan nasional diperkukuhkan, ia dapat menggalakkan keharmonian dan kesefahaman antara kaum. Ini penting dalam konteks sekolah di mana pelajar dari pelbagai etnik belajar bersama. Keharmonian antara pelajar ini membantu untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif dan menyenangkan. Keadaan kelas yang ceria sangat membantu dalam meningkatkan prestasi akademik dan pembangunan sasiah pelajar. Selain itu, perpaduan nasional
membantu mengurangkan diskriminasi dan polarisasi di kalangan pelajar. Dasar Pendidikan Malaysia bertujuan untuk menyediakan peluang pendidikan yang saksama kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang mereka. Dengan adanya perpaduan nasional, ia dapat mengurangkan jurang perbezaan ketidaksamaan yang mungkin wujud, sekaligus memastikan semua pelajar mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti. Dasar Pendidikan Malaysia juga menekankan kurikulum yang inklusif dan mencerminkan kepelbagaian negara. Perpaduan nasional memastikan bahawa kurikulum yang dirangka adalah relevan dan berkesan dalam mencerminkan dan menghormati kepelbagaian ini. Ini sangatlah membantu para pelajar untuk memahami dan menghargai budaya dan tradisi yang berbeza, yang seterusnya mengukuhkan lagi perpaduan nasional. Perpaduan nasional juga dapat meningkatkan penyertaan komuniti dalam sistem pendidikan. Apabila adanya perpaduan yang kukuh, ibu bapa dan masyarakat akan lebih cenderung untuk bekerjasama dengan sekolah dan institusi pendidikan serta melibatkan diri dengan pelbagai program dan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Kerjasama ini cukup penting dalam menyokong pelaksanaan dasar pendidikan dan memastikan kejayaan inisiatif pendidikan. Salah satu matlamat utama Dasar Pendidikan Malaysia adalah untuk membentuk identiti kebangsaan yang kukuh dalam kalangan pelajar. Dengan wujudnya perpaduan nasional, pelajar dapat memupuk serta mengembangkan rasa cinta dan bangga terhadap negara, di mana perkara ini membantu dalam membentuk identiti kebangsaan yang kuat dan bersatu. Bukan itu sahaja, perpaduan nasional juga dapat membentuk kurikulum yang sama. Hal ini dikatakan demikian kerana kurikulum ialah satu program pendidikan yang menggabungkan semua ilmu, pengetahuan, kemahiran, nilai, budaya dan kepercayaan yang telah dipilih oleh masyarakat untuk diajar kepada generasi seterusnya. Pembinaan fizikal, rohani, mental dan emosi pelajar adalah objektif kurikulum dibentuk. Dalam konteks Malaysia, program pendidikan juga bertujuan untuk melahirkan warga negara yang menyokong prinsip negara dan menyokong perpaduan berdasarkan rukun negara. Ia juga bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mahir dan akan memenuhi keperluan negara serta melahirkan modal insan kelas pertama. Perpaduan nasional juga terbentuk melalui bahasa kebangsaan yang dijadikan sebagai bahasa pengantar utama. Penggunaan bahasa kebangsaan adalah inisiatif terbaik untuk menyatupadukan pelbagai kaum di Malaysia. Dengan menggunakan bahasa ataupun satu bahasa, hubungan dan persefahaman antara kaum boleh wujud tanpa menimbulkan rasa curiga. Langkah ini mempercepatkan perpaduan nasional dan rasa harmoni kaum. Oleh itu, langkah ini diterapkan melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan supaya para pelajar dididik sejak awal di sekolah tentang bagaimana tetap hidup bertoleransi walaupun berbilang kaum dan agama. Perpaduan nasional juga boleh diwujudkan sekiranya sukatan pelajaran yang sama dan isi kandungan yang disyorkan oleh penyata razak. Mata pelajaran sejarah memainkan peranan amat penting ke arah matlamat pembangunan di mana melalui subjek sejarah di setiap sekolah, semangat perpaduan dapat diwujudkan. Masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain walaupun berbilang kaum, agama dan adat resam juga dalam persefahaman. Pendidikan yang baik membantu menghasilkan
bersaing secara sehat dengan memberi
kepaduan sosial dan keharmonian dalam masyarakat. Jadi antara akses kepada pendidikan yang berkualiti adalah hak semua anak di Malaysia. Pengiktirafan pelbagai budaya merupakan salah satu aspek penting dalam membina masyarakat yang berbilang kaum, yang harmoni dan bersatu padu di Malaysia. Jadi negara kita ini dikenali kerana kepelbagaian etnik, bahasa, agama dan tradisi yang mencerminkan warisan kaya yang perlu dihargai dan dijaga. Jadi pertama sekali pengiktirafan terhadap pelbagai budaya ini memainkan peranan penting dalam memupuk kesedaran terhadap kepelbagaian melalui pengenalan dan penghayatan terhadap budaya-budaya yang berbeza. Individu dari pelbagai latar belakang dapat memahami persamaan dan perbezaan di antara mereka. Ini dapat membantu dalam memupuk rasa hormat dan penghargaan terhadap identiti budaya masing-masing bagi mengalahkan interaksi positif antara komuniti yang berlainan. Sebagai contoh, Malaysia mempunyai pelbagai perayaan kebudayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Deepavali dan Tahun Baru Cina yang dirayakan secara meluas oleh masyarakatnya. Jadi ini bukan sahaja memeriahkan kepelbagaian budaya, tetapi juga mengeratkan hubungan antara pelbagai etnik dan agama. Program-program kebudayaan seperti pameran seni, konsep muzik tradisional dan pertunjukan tarian juga turut menyumbang kepada mempromosikan warisan budaya yang unik di kalangan generasi muda. Jadi seterusnya, pengiktirafan budaya juga mampu membina identiti kebangsaan yang kukuh. Jadi Malaysia dikenali sebagai negara yang mempunyai budaya Malaysia yang menyatukan elemen-elemen dari pelbagai etnik dan agama. Yang mampu menarik pelancong antarabangsa untuk meneroka dan menghargai keunikan budaya di Malaysia. Jadi industri pelancongan budaya yang berkembang pesat di tempat-tempat yang menarik seperti di Melaka yang dikenali dengan warisan UNESCO, dan di Sarawak seperti
festival gawai dan pesta keamatan. Jadi sambutan ini menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tempatan dan memperkasakan masyarakat tempatan melalui penerokaan warisan budaya mereka. Jadi secara dapat disimpulkan bahawa pengiktirafan pelbagai budaya di Malaysia adalah kunci ke arah masyarakat yang bersatu padu dan sejahtera. Dengan pengiktirafan dan mempromosikan warisan budaya yang kaya dan pelbagai identiti ini, Malaysia boleh memperkukuhkan daya saing negara dalam arena global sambil memelihara keharmonian di dalam kalangan rakyatnya. Ini adalah aspek penting untuk memastikan kedudukan Malaysia sebagai negara yang terus maju dan berdaya saing di pentas antarabangsa. Sekian, terima kasih. Peranan utama dalam merumuskan